Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis kesyukuran sempena ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan Baginda berdua. Jubli Intan Perkahwinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berdua contoh tauladan ikutan yang baik dalam kehidupan harmoni berkeluarga. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat menghadiri majlis kesyukuran sempena ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan Baginda berdua yang dianjurkan oleh pembesar-pembesar negara. Majlis berlangsung petang tadi di Royal Berkshire Tarindak di Polo Jerudong. Juga berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Istiadat perkahwinan diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri telah berlangsung pada 29 Julai 1965 dan tahun ini menandakan Jubli Intan Perkahwinan Baginda berdua. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa Majlis Kesyukuran Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan dan Datu Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta pasangan masing-masing. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan doa kesyukuran dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Ya Arhamar Rahimin, mohon ya Allah supaya dilindungi baginda berdua daripada segala mara bahaya, daripada segala kejahatan dan bala bencana, daripada segala macam penyakit zahir dan batin,
Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Sesungguhnya Engkau jualah ya Allah yang maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan selamat ulang tahun perkahwinan ke hadapan Majlis Baginda berdua sempena ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan. Ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan Kebawah Berdipati ini bukan sahaja menjadi ristaan sejarah negara Brunei Darussalam, bahkan ia juga menjadi sumber inspirasi dan qudwah hasanah kepada rakyat jelata, yaitu sebagai contoh teladan ikutan yang baik dalam kehidupan harmoni berkeluarga. Ceramah khas bertajuk Jubli Intan Perkahwinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, satu kurnia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Mufti Kerajaan. Dikasihi oleh Allah dan sekaligus didoakan oleh para malaikat. Alhamdulillah. Salah satu tanda atau bukti Allah mengasihi kedua-dua baginda ialah terjadinya sejarah Jubli Intan Perkahwinan, di mana 60 tahun rumah tangga bertahan adalah ia benar-benar nikmat kurnia Allah dan juga berkat bagi siapa yang ampunya diri. Majlis diserikan dengan tayangan sorotan khas dan persembahan nasyid daripada penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Antara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Kebijaksanaan baginda berdua dalam membina keluarga bahagia telah menjadi inspirasi dalam penerapan nilai-nilai murni keluargaku harapanku. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri terus dilimpahi rahmat dalam sihat walafiat serta kekal karar memerintah negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada para pembesar negara yang hadir untuk merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis Baginda berdua sempena memperingati peristiwa penting ini. Bank Baiduri lakar sejarah sebagai pembiayaan tunggul bagi loji tenaga solar fotovoltaik berskala besar yang pertama. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebagai program dalam rangka lawatan sempena menghadiri sidang bersama di antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPRRI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI, yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara telah menghadiri upacara sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Upacara berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Republik Indonesia.
Kehadiran Yang Berhormat Bin Rangkaian Seri Laila Datuk Seri Setia Awang Jabdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib adalah atas undangan Yang Berhormat Dr. H.C. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Juga hadir ialah Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Bank Baiduri mencatat satu pencapaian sebagai pembiayaan tunggal bagi loji tenaga solar fotovoltaik berskala besar yang pertama di negara ini. Pagi tadi diadakan Majlis Penandatanganan Perjanjian Kemudahan antara bank tersebut dengan syarikat Seria Surya Power Sdn Berhad. Acara berlangsung di ruang komuniti Baiduri di Ibu Pejabat Bank berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian plug kepada beberapa wakil rakan kongsi projek. Kemudahan 30 megawatt di Kampung Belimbing sedang dibangunkan di bawah pembiayaan perkongsian awam swasta oleh Seri Surya Power Sdn Berhad dengan usaha sama antara Seri Kandi Oilfield Services, Khazanah 1 dan Atlantic Blue. Ia dijadual beroperasi menjelang akhir tahun depan. More than a bank, we've built lasting relationships. World Skills ASEAN WS ASEAN 2025 merupakan acara kemahiran pendidikan vokasional yang terbesar di rantau ASEAN yang mempamerkan piawaian industri global serta memartabatkan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET ke peringkat antarabangsa. Diadakan pada 26 hingga 28 Ogos 2025 di Republik Filipina. Pertandingan memberi inspirasi supaya terus meningkatkan kemahiran, menyesuaikan diri dengan teknologi semasa serta menyumbang kepada daya saing dalam era revolusi industri keempat. Sebahagian itu, pagi tadi, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE mengadakan Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam kepada kontingen negara yang akan menyertai pertandingan tersebut. Penyerahan bendera berlangsung di kampus IBTE Sultan Saiful Rijal. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Pada tahun ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh para peserta dari IBTE dan Politeknik Brunei yang akan bertanding dalam 13 bidang kemahiran termasuk keselamatan siber, teknologi reka bentuk grafik dan lukisan kejuruteraan mekanikal. Selain daripada mencapai kemenangan dan ataupun pengiktirafan serantau, adalah diharapkan para peserta untuk dapat membuktikan keupayaan peserta sebagai belia Brunei yang dapat bertanding dan bersaing di peringkat serantau dan antarabangsa selaras dengan hasrat kita ini mencapai wawasan 2035 dalam melahirkan rakyat yang berkemahiran tinggi. Mempersiapkan mentaliti yang kuat dan matang untuk menghadapi pertandingan tersebut nanti. Harapan saya semestinya ialah untuk membanggakan kedua ibu bapa saya, juga mengharumkan nama sekolah dan juga nama negara saya, Brunei Darussalam. Cabaran yang saya hadapi ketika membuat persiapan untuk pertandingan ini ialah mempelajari bahan-bahan yang di luar skop pembelajaran saya semasa semester 1 sehingga semester 4. Tapi dengan tunjuk ajar cikgu saya, Sir Bahid, alhamdulillah saya lebih memahaminya dengan lebih baik. Delegasi Sekolah Rendah Penyiaran Setiajaya Penyiaran Abdul Momin Kuala Belait pagi tadi berlepas ke Republik Singapura bagi lawatan ke Sekolah Rendah Chong Seng, Republik Singapura selama 5 hari bermula hari ini. Lawatan merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haji Metusin bin Haji Jais, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Delegasi terdiri daripada 12 orang pelajar tahun 5 serta 3 orang guru.
sekolah berharap pelajar-pelajar yang terlibat ini akan dapat banyak belajar perkara baru, bukan sahaja dari segi pelajaran tetapi juga dari segi cara bergaul, berkawan dan menghormati budaya orang lain. Saya mahu melihat sistem pembelajaran murid di Singapura kerana aku rasa macam siok dan macam excited. Acara persembahan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 diteruskan semalam dengan pelbagai persembahan. Di Bandar Seri Begawan diadakan Creative Kids Showcase dan Talent Show. Persembahan dianjurkan oleh Revolution Records Company. Persembahan era Kugiran tahun 2000 memeriahkan pentas perayaan daerah Blyth. Persembahan dianjurkan oleh Xerox Musical Production. Sementara di daerah Tutong berlangsung persembahan malam pentas Insan Seni yang dikendalikan oleh kumpulan seni Creative Production. Pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan peraduan hafazan ayat Lazim, anjuran Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar dan Masjid Kampung Batu Apoi. Hadir yang berhormat Haji Awan Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam usaha membantu dan mengelinga rakan seliaan RS untuk mendapatkan kemahiran hidup untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan, Aftercare Support Association (AFSA) petang tadi memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan dua buah agensi swasta. Ia merupakan langkah proaktif persatuan berkenaan dalam usaha menyantuni dan menolong RS untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Majlis penantanganan berlangsung di AFSA Diplomatic Enclave Jalan Kebangsaan. Menyaksikan penantanganan, Awang Haji Alidin bin Haji Ahmad, Penguasa Penjara Jabatan Penjara, menandatangani MOU Awang Haji Mustafa bin Haji Masri, timbalan yang dipertua AFSA bersama wakil dari Coral Creative dan Starhub Enterprise. Program kepimpinan LeadHer melatih peserta dengan kebolehan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Program anjuran bersama generasi berkarya dengan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth menutup tirainya petang tadi dengan majlis penutupan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Amra Farahiyah binti Haji Muhammad Hamdillah, Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong. 27 orang belia wanis menyertai program yang diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20. I learned more leadership skills and also being able to work with people I don't know. Saya belajar untuk menjadi lebih berdisiplin, berdikari, bekerja sama di antara peserta yang lain. We learned on surviving techniques and then being independent but mostly disciplined. Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB komited membina perkongsian serantau yang meluaskan peluang bagi usahawan negara dalam ekosistem perniagaan ASEAN. Baru-baru ini, dua perwakilan YEAB telah menyertai lebih 1,000 peserta dalam program gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia ACCIM selama 2 hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Menyertainya Dayang Goh Chai Lee, Presiden YEAB dan Dayang Nur Batrisya, penolong setiausaha YEAB.
Pengisian program adalah usahawan muda ASEAN yang menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Dewan Perniagaan China dan Persatuan Usahawan Muda Seluruh ASEAN di samping rakan dari China dan Jepun. Dengan 20 perantanganan, MOU tersebut merupakan satu langkah besar ke hadapan dalam memperkukuh kerjasama keusahawanan di seluruh rantau ini dan lainnya. Perwakilan YEAB turut menyertai persidangan usahawan muda ke-4 tahun 2025 dan Majlis Penganugerahan Supermodel Usahawan Muda ACCCIM. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikehendaki pasukan polis di Raja Brunei untuk membantu siasatan. Wawan Sutiawan memegang nombor pasport E05403116. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Jabatan Siasatan Jenayah di talian 245-9500, sambungan 490 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pasukan polis di Raja Brunei juga sedang memburu seorang buruh lelaki warga negara Bangladesh dipercayai lari daripada majikan. Rakibul, 39 tahun, nombor pasport EM0864-803. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Beberapa kawasan di daerah Tutung Lumut dan Sungai Liang berkemungkinan mengalami tekanan air rendah disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air. Di daerah Tutung, kawasan terlibat Tutung Camp, Bukit Bendera, Kampung Penanjung dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian akan dilaksanakan esok di tangki Tutung Camp 1 dan Rabu ini di tangki Tutung Camp 2 bermula 8.30 pagi. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air di Rancangan Perumahan Negara Lumut 2 juga akan dijalankan selama 2 hari bermula esok pukul 8 pagi. Kawasan yang terjejas termasuk Rancangan Perumahan Negara Lumut dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Manakala kerja-kerja penyucian tangki air B, Agis-Agis akan dilaksanakan pada Khamis ini. Kawasan terlibat Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakung dan kawasan sekitarnya. Kerja bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah berdekatan pasar pelbagai barangan gadong ditutup sementara bermula hari ini sehingga 25 Ogos. Ia adalah bagi kerja-kerja pembukaan variable message assign. Penutupan sementara akan bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Jabatan Kerja Raya menasihatkan para pengguna jalan berkenaan untuk sentiasa berhati-hati dengan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang ditetapkan. Pasukan DPMMFC menewaskan Pancur Murai FC dalam perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Mini Jerodong Park. Berangkat menyertai pasukan DPMMFC selaku ketua pasukan anak anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pengarah Muda Abdul Muntakim. 2 gol pasukan DPMMFC dijaringkan oleh Muhammad Akmal Rizal bin Muhammad Abu Bakar dan gol ketiga melalui Muhammad Harith Akil bin Azman. Perlawanan berkesudahan DPMMFC 3, Pancur Murai 0.
Dalam aksi lain, Dash Academy meneruskan rentak cemerlang dengan memperolehi 3 mata penuh apabila menundukkan Fosfor FC di Padang A, Kompleks Sukan FABD Jalan Pusat Persidangan Brakas. Gol pembukaan perlawanan dijaringkan oleh Faiz Darwisi pada minit ke-20 untuk meletakkan Dash di hadapan. Fosfor bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Awangku Khairul pada minit ke-48. Namun pada babak separuh masa kedua, momentum berpihak kepada Dash apabila Awangku Sharif Ahsan meledak gol kedua pada minit ke-63 diikuti jaringan ketiga oleh Arik pada minit ke-74. Beralih ke saingan Liga Belia Brunei bawah 15 tahun, pasukan DPMFC melangkar kemenangan tipis ke atas Kasuka PSIA. Dalam perlawanan yang berlangsung di Padang Mini Stadium Jerudong Park, pasukan DPMM menang ke atas Kasuka PSIA dengan jaringan 3-2. Kejohanan lawan pedang Piala Borneo kali kedua menutup tirainya petang kemarin dengan 3 kategori dipertandingkan sekaligus penyampaian piala kepada pemenang keseluruhan kejohanan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Dalam saingan peringkat akhir acara EP berkumpulan lelaki, pasukan Kalimantan Barat meraih pingat emas selepas menewaskan Sarawak 45-41 manakala pasukan negara menduduki tempat ketiga. Dalam acara EP, berkumpulan wanita pula menyaksikan pasukan Sarawak menjuarai acara diikuti Kalimantan di tempat kedua dan pasukan negara di tempat ketiga. Sementara itu, dalam acara Saber, berkumpulan lelaki, pasukan negara mendominasi kategori tersebut dengan kemenangan di tempat pertama, kedua dan ketiga. Kejohanan selama 7 hari itu menyaksikan pasukan Sarawak dinobatkan sebagai juara keseluruhan bagi tahun ini. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Kira-kira 106 peserta dari dalam dan luar negara menyertai perlawanan akhir perlumbaan Tamiya First Tempurung Cup 2025. Perlawanan anjuran Bokok Store dengan kerjasama FTT Team berakhir semalam. Perlawanan berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Temburong. Turut menyertai perlawanan peserta dari Limbang dan Kuching, Sarawak. Perlawanan merupakan aktiviti yang mencabar dan memberi peluang kepada peserta belajar tentang mekanikal, kelajuan dan kreativiti. Perlawanan ini diadakan untuk mengumpul peminat-peminat Tamiya di seluruh daerah dan juga di negara jiran, dah kira tua ataupun muda, dan mengiratkan silaturahim sesama hobi lah.